ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأنه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على
aku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu, hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Quran, apa kabar anda semua pada pagi ini? Salam Jumaat, salam Yaumul Barakah.
Salam hujung minggu buat semua para penonton yang bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan limpah kurnianya. Kita dapat bersama pada pagi ini bersama saya Ustaz Hadi dalam slot sharing tajwid setiap pagi kita bermula jam 8.30 pagi. Alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita ya pada hari ini, dan alhamdulillah segala nikmat yang kita miliki, lain orang lain nikmat yang dimilikinya, dan sepastinya sifat syukur itu perlu ada dalam diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan dan puan yang baru masuk, selamat datang semuanya. Ahlan wa sahlan. Teruskan share kita punya live pada pagi ini, tekan butang share tuan-tuan dan puan, sama-sama kita sebarkan. Mudah-mudahan ramai yang mendapat manfaat, ramai yang dapat mengikuti pengajian kita, ramai yang dapat belajar sesuatu daripada kita pada hari ini, insya-Allah. Barakallahu fikum. Hari ini Jumaat tuan-puan, hari yang penuh dengan keberkatan. Alhamdulillah, mungkin ada sahabat-sahabat yang dalam perjalanan pergi ke pejabat dan sebagainya. Sama-sama kita doakan agar lancar perjalanan anda semua, insya-Allah. Dan mungkin ada yang berada di rumah, so selamat meneruskan aktiviti harian anda. Mak-mak suri rumah pun semua banyak lagi kerja yang nak dibuat, betul tak? Jadi alhamdulillah, anda perlu bersyukur dan bangga dengan diri sendiri kerana pandai untuk manage masa, uruskan masa. Ya, walaupun dalam kita semua dalam keadaan sibuk, kita semua ni sibuk tuan-puan, macam-macam urusan ada, betul tak? Tapi kita dapat juga meluangkan sedikit masa untuk beberapa tempoh, lebih kurang dalam 1 jam lebih begitu, untuk sama-sama kita libatkan diri, beri komitmen dalam satu majlis ilmu begini yang tak lain tak bukan untuk menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus memberikan satu kesan yang baiklah untuk kita, betul tak? Bila kita mengikuti pengajian, contoh mengaji seperti ini, maka sepastinya akan ada kesan ataupun impak pada seseorang itu, insya-Allah. Tuan-puan ikut kan, dapat ilmu, dapatlah sesuatu. Betul? Baik, jadi selamat datang sekali lagi yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, teruskan bantu saya untuk share seperti biasa tuan-puan. Baik, jadi hari ini hari Jumaat, macam biasa kita akan baca dulu surah Al-Kahfi sebentar lagi daripada ayat 1 hingga 10, insya-Allah. Tuan-puan boleh buka Quran masing-masing. Boleh kalau nak tengok surah Al-Kahfi tu muka surat 293 ya. Muka surat 293. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran untuk episod yang ke-236 tuan-puan. Okey, seperti yang tertera di bawah ni, dan kita akan sambung bacaan surah Ali Imran kita. Hari ini 3 ayat, insya-Allah, 192, 193 dan 194, insya-Allah. Makan nasi dagang. Siapa tu? Puan Mazna. Kenalah hantar sikit kat sini nasi dagang tu, kan? Bolehlah awak merasa macam mana nasi dagang Puan Mazna kita. Okey. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita nak mulakan ni. Teruskan share tuan-puan ramai lagi yang belum masuk join kita pagi ni. Mungkin ada yang sibuk kan, tak dapat nak bersama kita pada pagi ni. Tak apalah, tak mengapa. Lagipun ada ulangan, ada rakaman, so boleh tonton sahajalah. Baik. Bagi memberkati pertemuan kita tuan-tuan dan puan pada pagi ini, insya-Allah, jom sama-sama kita buka dulu majlis kita, kemudian kita teruskan dengan bacaan istighfar dan terus pergi pada bacaan surah Al-Kahfi kita. Okey, dah sedia ke semua? Jangan lupa untuk sama-sama kita betulkan niat terlebih dahulu, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Jom kita mulakan. Maaf Ustaz Batalio. Tak adalah, saja je tu. Nasi dagang. Lama dah tak makan nasi dagang. Rupa dia pun macam mana, lupa dah.
Warna coklat-coklat sikit kan nasi dagang tu. Okey, tuan-tuan dan puan, sama-sama kita buka dulu pertemuan kita insya-Allah. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Baik, selesai untuk bacaan pemuka dan istighfar kita seperti biasa tuan-tuan dan puan, sebagai mukadimah kita pada pagi ini dan setiap pagi sebenarnya. Okey, seterusnya jom kita pergi pada bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 pada muka surat 293 tuan-puan. Kalau yang tak ada mushaf tak apa, boleh lihat pada paparan skrin masing-masing saja, ya. InsyaAllah, teruskan bantu saya untuk share kita punya live pagi ni tuan-tuan dan puan, boleh ke? Kita nak mula dah ni, nak mula sangat dah, ya. Teruskan butang share dahulu, supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang dapat bersama untuk pagi ini, insyaAllah. Baik, jom. Baik,
Saya yakin anda semua sudah bersedia. Jadi jom insyaAllah kita mulakan. Ready tuan-puan? Tarik nafas. Sedia. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah selesai bacaan surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Baik, jadi kita akan teruskan untuk bacaan semasa kita hari ini tuan-puan. Kita akan sambung ayat 192, 193 dan 194 insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru masuk. Selamat datang semuanya. Baik tuan-tuan dan puan, jom kita baca sama-sama untuk ayat 192 hingga 194 ini insya-Allah. Tarik nafas, ready, boleh perhatikan dulu
potongan-potongan ayat yang kita nak bacakan ini, insya-Allah. Boleh tengok dulu sekali lalu, ya. Okey, boleh. Dah scan dah ayat. Baik, tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan, insya-Allah. Tarik nafas dalam-dalam. Jom kita mulakan. Kita baca sama-sama, insya-Allah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Selesai untuk 3 ayat kita. Surah doa ni. Betul-betul. Ni kalau tuan-puan biasa dengar ayat ni ada dalam petikan doa. Kalau dengar ataupun tuan-puan sendiri kot ada yang baca yang menjadikan ayat ini sebagai doa kan. Ataupun dengar dalam bacaan tahlil ke imam-imam ke mana-mana lah. Baik. So tuan-tuan puan, jom kita terus pergi pada sesi bedah membedah kita seperti biasa tuan-tuan puan, insya-Allah. Jom kita mula pada ayat 192 dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Rabbana. Baik, Rabba. Untuk ra kita tebalkan tuan-puan, ra baris atas. Rabbana, na hukumnya asal mak asli. Tapi apabila dia bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, ya, huruf mat jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah, maka kat sini kita kena panjangkan harakat sebanyak 4 ataupun 5. Dan hukumnya mat jaiz munfasil, MJM. Rabbana innaka. Untuk nun bersabdu kita dengungkan, dengung sempurna, wajibul ghunnah. Ka, huruf kaf pada atas, ka macam biasa. Huruf kaf macam biasa kita baca dengan baris atas, dan dalam tu kalau kita tengok pada huruf kaf ni terdapat kepala huruf kaf. Untuk bentuk tulisannya memang begitulah. Untuk membezakan dengan huruf lam sebenarnya. Sebab itu kita lihat adanya kepala huruf kaf pada penulisan huruf ini.
Rabbana innaka man. Nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. IKH. Nun mati berjumpa dengan ta. Dan huruf ta ni huruf yang nipis tuan-puan. Jadi dengung pada ikhfa ni, kan kita nak sembunyikan nun, maka kita perlu nipiskan dengung. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Mantu. Mantu. Rabbana innaka man tudkhilin. Dapat tak? Okey, itu ikhfa hakiki. So, untuk kha pula kita tebalkan macam biasa. Kha baris bawah khi, lin, alif lam syamsiyah kat sini, tuan-tuan dan puan, alif lam syamsiyah. Kemudian terdapat nun bersabdu kan. Dengung dua harakat, wajibul gunnah. Tudkhilin nara. Ra tebal baris atas. Faqad. Okey, kat sini saya terlepas tuan-puan. Kat sini ada qalqalah ni. Qalqalah sughra, QS. Tud. Man tudkhilin nara faqad. Sekali lagi kita jumpa. Dal bersifat qalqalah, bersifat lantunan. Qalqalah sughra, kita lalu je. Faqad. Untuk qaf macam biasalah, kita kena tebalkan huruf isti'la. Faqad akhzaita. Untuk kha yang sukun tuan-puan, pertama sekali jangan muncung bibir. Tu yang saya nak pesan, jangan muncung bibir. Nanti jadi Untuk menebalkan kha ni perlu angkat pangkal lidah. Faqad akhzaita. Cuba tuan-puan sebut. Dia, kalau kita bincang tentang makhraj, kha ni datang daripada hujung kerongkong kan. Dia hampir dengan kita punya anak tekak tu. Jadi kat sini memang perlu banyak latihan lah. Ada orang kadang buat tak berapa jadi kan. Jadi huruf kha ni begitu. Dia hujung tu ada bunyi okey. Faqad akhzaita. Tapi jangan terlalu menonjol lah. Kan cukup orang tak apa, secukupnya sahaja. Okey, kita teruskan lagi. Zai. Ni bacaan lin tuan-puan. Bacaan lin lembut ya, yang sukun sebelumnya baris atas. Akhzaita. Bila kita berhenti kat sini, tuan-puan kat sini ada simbol sukun kan, so boleh berhentilah. Kalau ikutkan sambung lebih baik sebenarnya. Tapi ikutlah, kalau kita dalam fasa belajar ataupun nak slow and steady, tak apa, kita berhenti je kat sini, tak ada masalah pun. Ya. Akhzaita. Kalau nak sambung akan jadi maksilah lah kat sini. Akhzaitahu, kita baca dua harakat. Kalau sambung maksilah qasirah. Baik. So cadangan saya baik berhenti je lah kan. Mudah. Faqad akhzaita, gitu. Baik, wama. Siapa yang ada nafas panjang sambung je lah terus. Ya, siapa yang ada nafas panjang sambung terus, tak ada masalah. Wama asli lidha. Untuk huruf dha yang tebal ni dan bersabdu, pastikan kita nak masuk daripada lam, nak masuk pergi dha ni. Lam nak masuk dha ni, pastikan terus tebal. Jangan lambat, jangan lewat. Lidha. Tu lambat tu. Lidh. Terus je. Angkat kita punya bahagian lidah ni. Okey, sebahagian besar lidah kita ni angkat terus. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Lidha. Kemudian dha ni kita panjangkan dua harakat. Mak asli lah hukum dia. Mi pun sama, mak asli. Min, nun mati bertemu hamzah, izhar halqi. Jelaskan nun mati, jelaskan makhraj dan sifatnya. Kemudian nun mati bertemu sad, ikhfa hakiki. Sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya, dan bersedia sebut huruf sad. Okey.
dan sebut huruf sad dan tebalkanlah. Wa ma lidha. Huruf dha tebal, ingat tadi saya kata masuk terus dan keluarkan sedikit hujung lidah. Okey, untuk makhraj bagi dha. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Baik, ra yang mati. Ra ni asalnya baris bawah kan, nipis lah. Ansarin, rin. Tapi sebabkan kita nak waqaf pada dia, berhenti, so ra ni mati dan hilang status. Jadi bila ra mati, sebelumnya alif mat, maka kita kena tebalkan. Itu je clue dia. Ra mati sebelum dia alif mat, maka ra ni perlu dibaca tebal. Ansar. Boleh tuan-tuan dan puan? Ma'arid lis sukun, MAL. Ansar ni hukumnya ma'arid lis sukun, dan sifat pada ra tu dibaca dengan tebal lah. Baik, selesai ayat 192. Kita sambung lagi. Rabbana, ra. Rabbana, ra ni kita tebalkan. Sabdu padanya tak berfungsi, sebab ra ni akan sabdu tu akan berfungsi kalau kita sambung daripada kalimah sebelum dia. Contoh daripada sinilah. Ansarir ra. Tanwin jumpa dengan ra kan, idgham bila gunnah. Jadi sebab tu pada ra ni ada sabdu. Tapi kalau kita nak ibtidak pada dia, nak mulakan pada dia, so tak perlu kita sebut sabdu tu. Terus je ra. Rabbana. Baik, na ni kita panjangkan 4 atau 5 harakat kerana mat berjumpa dengan hamzah. MJM. Panjang 4-5 harakat ataupun 4 atau bukannya 45, 4 atau 5. Rabbana innana. Nun bersabdu, nun yang bersama huruf mat. So kat sini wajibul gunnah, kat sini pula mat asli. Rabbana innana sami'na muna. Sami'na, na mat asli. Huruf ain ni pastikan kita sempitkan dulu. Sami' huruf ain dia ada sifat apa? Sifat tawassut kan? Sifat tawassut. Suara yang tidak tertahan, suara yang tidak mengalir, dia tengah-tengah. Sami' tu, mi'. Sami'na muna, na mat asli juga. Diyai, tanwin jumpa ya, idgham bi gunnah. IBG, idgham bi gunnah naqis. Naqis ni apa? Tak sempurna. Tanwin masuk dalam ya tu tak sempurna. Sebab tu pada ya yang kedua baris depan tu tak ada tak ada sabdu. Munadiyan yuna, yai bunyi dia. Munadiyan yunadi. Na pada atas mat asli, di pun sama mat asli. MA lil iman. Lil I hamzah baris bawah tuan-puan. Ya mat sebelumnya hamzah. Kat sini mat badal. Mad badal. Baca 2 harakat je, sama macam biasa Ma mat asli, ni an, nun mati jumpa hamzah. Ma mat asli, nun mati jumpa hamzah ni apa? Izhar halqi kan, jelaskan. Jelaskan makhraj dan sifat bagi nun. Lil imani an, ni an aminu. Nu mat asli. Bi ra, rabbi. Bi rabbi, ra tebal pada atas. Rabbikum, mim mati jumpa fa, izhar syafawi. Mim mati jumpa fa. Bi rabbikum fa'a. Fa'a. Mat asli, mat badal. Alif mat sebelumnya baris atas, hamzah baris atas. Alif mat sebelumnya hamzah baris atas, maka kita akan baca dengan 2 harakat, sama je macam mat asli, cuma nama hukum je berbeza. Mat badal sebabkan hamzah tu lah. Fa'amanna. Na mat asli 2 harakat. Kemudian kita kena dengung lah wajibul gunnah.
Boleh tuan-tuan dan puan? Ya. Baik, seterusnya. Rabbana. Kalau kita berhenti tadi man fa'amanna. Na tu 2 harakat. Kalau sambung sekalipun sama aja bunyi dia, kan? Fa'amanna rabbana. Gitu. Berhenti ke sambung ke sama juga, tetap mat asli. Rabbana, na mat asli. Ra tebal, huruf ra tebal, na mat asli. Ra. Rabbana fagh. Huruf ra ini yang sukun. Okey, pertama sekali huruf ra ini huruf tebal. Kemudian dia bersifat isti'la lah. Bila kata tebal tu maknanya bersifat isti'la. Jadi apa yang kita nak kena buat, pastikan pangkal lidah kita terangkat. Pangkal lidah bernaik. Kalau tak terangkat tak jadilah tebal tu. Rabbana fagh. Nampak? Bunyi leper. Fagh. Tapi kalau angkat pangkal, Rabbana faghfir lana. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Okey, selesai huruf ra yang sukun. Kemudian ra mati. Bila ra mati ni hilang status kan? Hilang status. Jadi nak dapatkan status dia balik, kena tengok huruf sebelum. Terdapat huruf baris bawah. Jadi fir ni kena baca dengan nipis. Sebab sebelum dia tu berbaris bawah. Rabbana faghfir lana. Cuba sebut dulu kat situ. Faghfir. Fagh tebal. Fir nipis. Rabbana faghfir lana dhunubana. Lana na mak asli. Nu mak asli. Na mak asli. Semua ni mak asli. Lana dhu. Huruf zal sahaja kena keluarkan sikit hujung lidah. Boleh? Fir baca nipis. Terbaik semua. Okay, semua dah faham kan? Baik. Zunubana wa kaffir. Sekali lagi, ra yang mati dihilang status. Nak dapatkan status dia balik, kena tengok sebelum. Ada huruf fa baris bawah. Bukan tengok fa tapi baris dia. So ra ini dibaca nipis juga. Sama macam faghfir. Fir. Samalah. Wa kaffir an. Begitu. Kemudian nun bersabdu ni kita baca dengan wajibul ghunnah. Wa kaffir anna. Kemudian ada alif mat. Maka panjangkan pula 2 harakat. Wa kaffir anna sayyiatina. Okey. Sayyi'a. Kat sini mak asli tuan-tuan. Sayyi'a ataupun kita boleh sebut syibhu badal. Nak sebut mat badal pun sebenarnya tak ada masalah. Janji kita baca kalimah ni tu bunyi 2 harakat lah. Sayyi'a. Dia bukan mat badal. Sebab apa? Sebab ini adalah hamzah yang orang kata apa, original kat situ. Dia bukan atas sebab badal tu. Okey. Nak tahu lebih lanjut dia punya huraian dia, tuan-puan jom join kelas Amito saya. Kita nak buka Februari ni. Siapa yang belum daftar, jom daftar kan. InsyaAllah nanti dalam tu banyak tajuk-tajuk yang kita bincang. Banyak mungkin kekeliruan kita selama ni mungkin akan terjawab lah apabila kita mengikuti satu perjalanan yang mana kita akan perincikan satu persatu hukum-hukum asas tajwid yang kita belajar selama ni. Okey, insyaAllah tak rugi pun kalau kita ikut. Untuk tuan-puan juga, untuk diri sendiri kan. So berbalik pada perbincangan kita, sayyiatina. So ni kalau ikutkan dia mak asli je sebenarnya. Okey, ataupun nama lainnya kita sebut syibhu badal lah. Dia menyerupai badal. Dia bukan mak badal pun. Tapi macam saya sebut tadi jugalah, kalau sebut mak badal sekalipun dia tak memberi apa-apa kesan besar pun, sebab bacaannya tetap sama. Pada riwayat kita, pada qiraat kita, bacaannya tetap 2 harakat. Boleh? Sayyiatina. Na mak asli. Sayyiatina na mak asli.
Wa tawaffana ma'al. Nama asli juga. Wa tawaffana ma'al ab. Ma'al alif lam qamariyah ALQ. Abra. Abra. Wa tawaffana ma'al abra. Ra tebal pada atas kan. Kemudian kita nak matikan hujung tu. Kat sini ma'arif li sukun. Kadarnya 2, 4 ataupun 6. Betul tak? Kadarnya 2, 4 ataupun 6. Cuma ra tu lah kita nak kena pastikan sebutannya betul. Baik, ra ni kita baca dengan tebal tuan-puan Ra ni baca dengan tebal. Sebab ra mati, kita tak berhenti abrari kan. Kita matikan abrar. Jadi ra tu hilang status. Untuk dapatkan status dia, buat apa? Tengok huruf sebelum. Jumpalah huruf alif mat ni. Kan? Jumpa alif mat. So, huruf ra mati sebelumnya alif mat, maka perlu dibaca dengan tebal. Okey. Wa tawaffana ma'al abrar. Boleh? Rabbana wa atina. Rabbana nama asli. Nama asli. Ra tebal. Rabbana nama asli. Wa mak badal. Okay, hamzah di awal kalimah. Rabbana wa atina nama asli. Ma asli. Banyak mak asli kan? Okey. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Wa'adtana. Baik tuan-tuan puan. Huruf waw ni pada atas macam biasa. Huruf ain, wa'a. Kemudian dal ni dah tak ada dah bunyi dia. Dah tak ada tuan-puan. Bunyinya tak ada. Jelas tak? Bunyinya tak ada dah. Makna kata kita terus baca huruf ta bersabdu tu. Wa'adtana Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusu. Ala lam asli. Lam asli. Nama asli. Wa'adtana nama asli. Okay, la pun sama. Baik, jadi dal mati jumpa ta ni tuan-puan. Apa hukum dia ni? Tuan-puan pun tahu kan? Wa'adtana. Ya, saya tulis dulu Okey. Kalimah ni tadi asalnya huruf dal mati jumpa dengan ta hidup. Dal mati jumpa ta hidup. Jadi hukum kat sini tuan-puan, idgham. Idgham apa? Mutajanisain. Idgham mutajanisain. Apa idgham mutajanisain ni? Idgham ni masuk lah Idgham ni maksudnya masuk. Mutajanisain maksudnya apa? Sama makhraj, berbeza sifat. Ni idgham mutajanisain, sama makhraj, beza sifat. Apa yang sama makhraj, apa yang beza sifat? Iaitu pada dal dengan ta ni tuan-tuan. Ni hukum
Ni hukum, sebab tu kita, tapi tak pelik pun kan, tuan-puan tak pelik kan. Ni okey, dapat tak? Sekejap saya tukar warna. Ambil warna apa warna ni, okey, alright. Jadi syarat untuk berlaku idgham mutajanisain ni mestilah pertemuan dua huruf yang sama makhraj tapi sifat dia berbeza. Faham ke ni? Huruf dal dengan ta ni kan dia makhraj yang sama, iaitu daripada mana? Di mana makhraj huruf dal dengan ta ni? Kat mana tuan-puan? Hujung lidah naik ke gusi atas, kan? Hujung lidah makhraj hujung lidah ditekan ke gusi sebelah atas. Maksudnya di bahagian pangkal gigi. Hujung lidah ditekan ke gusi sebelah atas, maknanya di bahagian pangkal gigi tu. Hujung lidah kan. Ni makhraj. Okey. Ini makhraj bagi huruf dal dengan ta. Huruf dal dengan ta. Ini yang dipanggil makhraj sama ni tuan-puan. Okey. Makhraj yang sama. Makhraj sama huruf dal dengan ta ni. Tapi yang bezanya ialah pada sifat. So kalau nak detail lagi, kena letakkanlah senarai sifat bagi huruf dal, senarai sifat bagi huruf ta. Apa sifat yang ada pada huruf ta ni? Dan apa pula sifat yang ada pada huruf dal? Ni huruf ta, huruf dal. Huruf dal apa sifatnya tuan-puan? Siapa hafal? Baca komen dulu. Okey, baik, alhamdulillah. So saya harap semua jelas dan faham. Jadi kita senaraikanlah, kalau huruf dal ni dia ada sifat, jahar. Saya nak tulis kat mana sini Dia ada sifat jahar. Dia ada sifat apa? Syiddah. Dia ada sifat apa lagi? Istifal. Kemudian ada sifat infitah. Kemudian ada sifat ismat. Dan ada sifat tunggal, iaitu sifat qalqalah. Untuk ta pula, dia ada sifat hams. Kemudian dia bersifat syiddah. Kemudian dia bersifat istifal. Sifat infitah. Sifat ismat. Itu sahaja untuk huruf ta. Dapat tak? Boleh follow ke ni, tuan-tuan? Ke pening lah? Tak apa, pelan-pelan ambil yang mana dapat dulu. Ta bersifat hams, syiddah, infitah, istifal, ismat. Okey, baik, alhamdulillah. So tuan-puan pun dah senaraikan. Jadi inilah dia sifat yang ada pada huruf dal dan huruf ta. Jadi kalau cerita tentang makhraj, dia sama. Ni makhraj dia sama. Tempat lahir dia sama, tempat keluar dia sama, tapi sifat berbeza. Kat mana yang kita boleh nampak perbezaan ni ialah pada sifat yang pertama tu. Nampak tak? Saya tandakan mana yang
Saya highlightkan lah. Saya highlightkan mana yang sifatnya berbeza. So hams ni beza. Sebab beza dia dengan jahar. Kalau syiddah sama, istifal sama, infitah sama, ismat sama. Kemudian pada dal ni ada satu sifat lagi, sifat tambahan ataupun sifat tunggal, iaitu sifat qalqalah. Jadi inilah yang dimaksudkan mutajanisain ataupun tajanus. Sama makhraj tapi beza sifat. Cuma tuan-tuan dan puan, apa yang kita kena faham, syarat untuk berlaku idgham ni mestilah huruf yang pertama tu mati dan huruf kedua hidup. Huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Jadi dalam resam dalam Quran kita, kalau tuan-puan tengok, huruf dal ni memang tak diletakkan lagi simbol sukun. Dah tak letak dah. Tak ada. Memang tak ada. Simbol sukun ni tak ada dah. Kemudian pada ta kita akan lihat akan adanya simbol sabdu pada ta ni. Nak menunjukkan apa? Idgham yang berlaku dalam keadaan yang kamil. Idgham kamil. Maksudnya sempurna. Masuk tu sempurna. Idgham kamil. Sebab tu ada sabdu pada ta tu. Nak menunjukkan bahawa huruf dal tu dah dimasukkan sepenuhnya pada huruf ta. Sebab tu tak ada sukun pada dal ni. Sebab bimbang nanti kalau ada sukun dikekalkan pada tulisan ataupun huruf dal ni, kemungkinan besar, bayangkan kalau tak belajar kan, kita akan baca dengan qalqalah lah, wa'ad. Betul tak? Kalau ada sukun ni. Jadi nampak tak langkah para ulama menghazafkan ataupun kita kata buang simbol sukun ini supaya tidak berlaku kekeliruan. Dan dengan adanya sabdu ni, maka kita tahu huruf ain ni terus direct masuk pada huruf ta yang bersabdu. Okey? Wa'adtana. Itu sahaja. Boleh, tuan-puan? Alright. Untuk memahami 100% perbincangan ni, tuan-puan, ada dua benda yang kena clear. Faham tak? Untuk dengar baik-baik saya cakap ni, untuk kita faham secara keseluruhan 100% bab idgham ni, ataupun kita kata idgham mutajanisain dan geng-geng dia lah, mutamathilain, mutaqarribain kan, dua benda yang kita kena selesai. Apa dia? Kena kenal makhraj, kena kenal sifat. Okey. Kemudian apa lagi? Cukup ke setakat ni? Lepas tu kita kena tahu asas sebutan huruf. Sebenarnya asas sebutan huruf ni dia merangkumi makhraj dengan sifat juga sebenarnya. Jadi kalau kita pas yang ni, dua yang pertama ni pun insya-Allah kita dah boleh faham sepenuhnya. Okey. Lagi banyak lah, kalau ikutkan banyak lah benda kita kena selesai. Kita kena tahu juga idgham ni apa maksud dia. Idgham ni daripada perkataan macam mana. Apa sebenarnya idgham ni kan. Kalau kita jarang dengar, mungkin kita pening sikit lah. Tapi kalau kita dah biasa tahu kan, idgham masuk, idgham ni masuk, idgham ni masuk, idgham ni masuk, maka kita tahu kan. Itulah sedikit perkongsian untuk idgham mutajanisain. Tak apalah, saya padam yang asas sebutan huruf ni. Nanti tuan-tuan keliru juga, padahal dia sama je sebenarnya. Selesai makhraj dan sifat dah, boleh kenal dah semua ni. Itu sahaja. Okey. Kalau tuan-puan yang sedang mendengar ni tak dapat tangkap apa yang kita bincang ni, maknanya adalah antara dua ni yang kita tak selesai lagi. Jadi insya-Allah kami di Izzy Ngaji ada bantu tuan-puan. Kita ada seminar sifat. Kemudian makhraj ni kita ada seminar makhraj. Dan untuk keseluruhan perbincangan ada dalam Amito nantilah kan, bulan 2 nanti. Siapa nak daftar boleh tekan link nanti macam biasa. Okey, boleh? InsyaAllah itu sahaja. Setakat ni jelas ke tuan-puan? Boleh screenshot dulu.
Boleh tuan-puan? Clear ke tak clear? Uh, Baik, selesai. Habis So harap-harap mudah difahami lah walaupun ada term-term yang tak dapat saya jelaskan ke semuanya kan. Mungkin ada bab sifat lah terutamanya. Nama-nama yang tuan-puan tengok tu, Jahar, Ismat, berbagai-bagai tu, mungkin ada yang tak biasa dengar istilah-istilah tu. Yang dah biasa dengar, dia tak rasa pelik. Okay. Yang dah biasa dengar tak rasa pelik. Yang jarang dengar ni, saya faham. Saya tahu perasaan dia tu macam mana. Dalam hati tu kan, dalam hati tu apa benda pula ni kan. Dalam hati tu terdetik apa benda pula ni. Ni apa benda cerita Hams, Jahar ni, apa benda tak pernah dengar pun kan. Tapi orang dah pernah belajar, tak ada masalah. Okay, tuan-tuan puan, insyaAllah mudah-mudahan dapat sesuatu. Okay, kita sambung sikit lagi. Kalau hati tak kental tuan-puan, memang kita tak akan stay lama. Saya beritahu tu je. Kalau hati ni tak kental ada benda-benda baru yang kita rasa benda tu menyusahkan. Kalau hati tak kuat, memang kita akan jauh. Kita akan pelan-pelan, kita akan undur diri. Kalau hati tak kental lah tuan-puan. Sebab tu kena ada jiwa. Okay, kena ada jiwa yang besar. Nak belajar ni kena ada jiwa besar. Kalau tidak, tak dapat. Okay. Baik, jom. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Rusulika. Ra pada depan, ru tebal. Sulika. Huruf ka pada atas ka. Kita baca satu harakat je. Rusulika wala tukhzina. Wala lam asli. Okay. Tukhzina. Huruf kha kita kena tebalkan. Isti'la sifat isti'la, angkat pangkal lidah ke langit lembut tu untuk tebalkan kha. Wala tukhzina. Wala tukhzina. Nama asli. Na wala tukhzina yaumal qiyamah. Yaum yaum ni bacaan lin. Yaumal qiyamah asli. Yaumal qiyamah. Baik, untuk mim beratas, ma macam biasa. Kemudian matikan ta ni dengan bunyi ha. Ta marbutah ni kita matikan dengan bunyi ha, tahu kan? Ta marbutah. Marbutah ni maksudnya terikat ataupun tertutup. Qiyamah. Yaumal qiyamah. Mah tu. Baik. Tak ada apa-apa kat sini. Yaumal qiyamah asli Alif lam qamariyah tuan-puan, lupa. Yaumal alif lam qamariyah. Kita habis berhenti tu qiyamah. Kemudian kalau sambung macam biasalah, huruf hamzah. Nun bersabdu wajibul gunnah. Innaka ka pada atas ka lam asli. Innaka la huruf kha mati kan. Huruf kha sukun ni kita tebalkan dia juga. Jangan muncung muncung tu pada ta je. Sebab tu kita rasa dia terbawa sekali. Okey, jadi memang kita akan nampak muncung kha ni. Tapi pada asalnya kha ni nak ditebalkan dia, jangan muncung. Cuma kat sini sebabkan ta tu pada depan, maka bibir kita akan memang muncung lah. Kan pada depan saya dah pernah cerita, bagi tahu pada tuan-puan, huruf yang berbaris depan ni memang akan kita muncungkan bibir. La tu. Nampak tu? La tu. Kita sebut tu dah muncung. La tukhliful. Ful alif lam qamariyah. Mi ma asli. Ain pada atas. Asalnya ma asli kan. Tapi sebab kita berhenti, so ma'arid li sukun lah.
Boleh dibaca dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Innaka la tukhliful mi'ad. Untuk dal kat sini qalqalah kubra, ada lantunan besar kat ujung tu. Innaka la tukhliful mi'ad. Okey, boleh tak tuan-tuan dan puan? Dapat ke tu? Qalqalah kubra ni lantunan yang besar lah. Sebab ia berlaku ketika waqaf. Yang penting jangan bunyi kat belakang. Tukhliful mi'ad. Kan tu. Mi'ad. Okay, macam biasa sahaja. Boleh ke tuan-tuan dan puan? InsyaAllah dapat. Tak apa, istiqamah je pagi-pagi tu, follow pelan-pelan. Benda yang kita mula-mula tak jelas, lama kelamaan kita akan jelas dengan sendirinya. Okey tuan-puan InsyaAllah. Selamat maju jaya. Okey, habis ayat yang kita bedah. Jadi tuan-puan, itu sahaja. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sorry, talaqi macam biasalah, saya akan baca, tuan-puan akan follow. Baik, izinkan saya. Hilang pula gambar. Okey, macam biasa tuan-puan, pendaftaran Amito masih lagi dibuka setakat ini. Okey, dan setakat ni info yang saya dapat daripada Encik Ifan, kita last buka pendaftaran ni setakat inilah, sehingga 23 hari bulan. 23 hari bulan. Hari ni hari Jumaat. So Sabtu, Ahad, maknanya minggu depan hari Isnin kita dah tutup pendaftaran. Setakat inilah, kalau dibuka balik apa pun saya akan maklum lagi. So siapa yang nak upgrade, nak tukar daripada bronze jadi silver ke, sebabkan nak ikut kelas diskusi bersama saya dan sahabat-sahabat lain, boleh convert, boleh tukar, upgrade segera tuan-puan. Siapa pula yang nak upgrade daripada silver nak jadi gold, rasa macam baik ambil yang terus ada seminar kan, senang, pun boleh. Terus maklum pada bagi mereka, siapa yang in charge tuan-puan lah, Encik Ifan ke, dan kita ada Cik Sawana. Okey. Dan ada lagi sahabat-sahabat tim yang lain yang bantu untuk menguruskan sahabat-sahabat yang mendaftar. Jadi tuan-puan, dalam tempoh sebelum 23 bulan ni, kalau siapa-siapa yang nak upgrade, silakan. Semalam pun ada juga yang upgrade. Kan? Lepas dia dengar ada diskusi dan sebagainya tu, rasa macam berbaloi pula ambil tu. Tapi memang berbaloi pun tuan-puan. Percayalah. Sebab diskusi tu agak penting sebenarnya. Kan, untuk orang kata apa, nak diskusi ni benda baru kita buat, sebelum ni tak ada pun. Sebab kita memandang try and error, kita tengok apa yang orang kata apa dapat membantu lagi pelajar-pelajar kita ni untuk orang kata apa mendapat kefahaman yang baik. So kita sertakan package ataupun satu slot diskusi untuk perbincangan hukum hakam ni je. Boleh tanya apa sahaja yang berkaitan lah jangan tanya bab lain pula yang berkaitan dengan pembelajaran kita lah, ataupun hukum perbincangan Quran ni. Gitu. Okay, siapa yang ambil golden, golden. Siapa yang ambil gold, silakan. Siapa yang nak tukar daripada bronze jadi silver pun silakan. Siapa yang kekal dengan bronze tu pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, itu adalah pilihan masing-masing. Cuma saya beritahu tadi, kalau yang package tengah-tengah yang silver tu, dia ada slot orang tak apa, slot diskusi tu. Kat situ pada saya bukan nak ampu ke apa, nak promote, nak marketing ke apa, tak. Tapi pada saya diskusi tu penting sebenarnya. Diskusi tu penting. Okey, insya-Allah. Puan Mastura tak nak lepas diskusi. InsyaAllah. Dia rezeki kita ni sama nanti So terima kasih semua yang dah mendaftar. Alhamdulillah. Kita tak ramai tapi kita ada. Okay. Berapa orang yang dah ada sekarang ni? Wallahualam, tunggulah nanti. Sekarang ni pun kita masih lagi ambil pendaftaran kan. So nanti kemuncaknya tunggulah bila dah mula nanti, barulah kita tahu berapa bersama kita, bersama dengan kita untuk Amito ni. Okay.
Hati kena kuat tuan-puan, jiwa kena kental. Okey. Nak ikut Amito ni jiwa kena kental. Sebab ni bukan belajar fast track. 2 bulan, 3 bulan pandai baca Quran. Okey. Itu bukan kita punya orang kata apa? Moto kita, trademark kita bukan gitulah menjanjikan benda-benda yang kami sendiri pun tak pasti. Sebab ini semua bergantung pada usaha kita kan. Sejauh mana kita usaha, sejauh mana kita tunjukkan rasa minat dan sebagainya, insya-Allah dia akan dapat. Okey, boleh nah. Itu je kot, tak ada apa. Siapa yang nak daftar boleh tekan link, sudah disediakan di ruangan komen, boleh tengok ada link, tekan je. Kemudian kalau tak jumpa, tuan-puan boleh tengok kat deskripsi. Saya sertakan link di situ juga, insya-Allah. Kalau tuan-puan tak dapat join pun, tuan-puan bolehlah sebar-sebarkan pada kenalan-kenalan lain. Mana tahu kok dia orang mencari kan, mencari tapi tak tahu pun kewujudan Izzi Ngaji, ataupun tak jumpa pun mana-mana pusat pengajian. Jadi mungkin sebab kita bantu tu nanti yalah, adalah ganjaran sikit buat kita kan. Boleh tuan-puan rasanya semalam pun kita ada post, ada poster dengan ayat satu copywriting iklan lah. So tuan-puan boleh copy je, tolong sebar-sebarkan mana-mana. Boleh ke semua? Boleh kan? InsyaAllah nanti ambil dalam grup Telegram pun tak apa. Dalam grup Telegram kita letakkan, tuan-puan copy, ambil. Dengan poster pun kita letakkan juga. So itu je. InsyaAllah, barakallahu fikum. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi mendengar. Benda yang ulang-ulang ni biasa tuan-puan kan, nak ajak orang masuk ni kenalah ulang-ulang sebut. Kalau tak ulang, siapa yang nak join? Betul tak? Jadi janganlah jemu. Apa pun saya minta maaf. Baik, jom kita teruskan pada bacaan penutup kita. Dah ready ke? Are you ready? Baik, jom. Tarik nafas tuan-puan, kita nak baca ni. Tapi saya akan baca dulu tuan-puan ikut kemudian insya-Allah. Jom. Allahumma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ينادي
آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai bacaan kita hari ini, tuan-tuan dan puan. Jadi berakhir untuk muka surat 75. Pada minggu depan kita akan mula pada muka surat 76 insya-Allah. Jadi minggu depan boleh standby, kita akan sambung kejap saya tengok dulu. Okey, minggu depan satu ayat je insya-Allah. Kita ambil sampai ayat 195. Boleh? Kita ambil sampai 195. 195 sahaja. Boleh? Tuan-tuan puan. Ataupun kalau ada tambah nanti saya beritahu je lah kan. Tak ada masalah pun. So itu saja, terima kasih saya ucapkan buat semua. Kita tutup dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa tilawah dan terus dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya
siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah itu sahaja untuk hari ini tuan-tuan dan puan. Salam Jumaat sekali lagi buat semua. Teruskan aktiviti anda dan saya doakan moga semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT, dan selamat berhujung minggu kepada mereka yang merancang perjalanan untuk ke mana-mana. So saya doakan agar selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju, insyaAllah. Salam hujung minggu, salam Jumaat, salam Yaumul Barakah. Jumpa lagi. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan bagi mereka yang nak daftar untuk Amito, untuk batch yang keempat 2022, boleh tekan link yang kami sediakan. Wallahualam, saya undur diri dahulu. Saya Abdul Hadi. Jumpa anda pada minggu hadapan hari Isnin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Sekejap tuan-tuan. Ada lagu penutup ni. Jom layan dulu Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu
صالحا